Betul ke semua sembelihan halal dimakan? Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin dan hadirat yang disayangi sekalian. Salam 12 Jamadil Awal 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran, episod yang ke-45, musim yang keempat bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa tuan-tuan dan puan, rutin kita setiap pagi adalah baca Quran bersama-sama. Satu hari satu makra' dari bunga ke bunga untuk kita raih keberkatan pagi, experience the dawn blessings. So jadi tuan-tuan dan puan, untuk kita nak baca Quran hari ini, kita akan baca ayat yang ke-27 guys. Ayat yang ke-27 dari suratul Maidah, muka surat 112. Tuan-tuan dan puan, tolong tuliskan di ruangan komen muka surat 112 supaya kawan-kawan kita yang baru join tak penasaran ayat berapa, muka surat berapa kita sedang baca. Okey, tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan, apa kata kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran, episod yang ke-45, musim yang keempat secara live bersama-sama dengan saya dari studio dari Pre-Studio B, Sri Kembangan, Selangor. So jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Topik perbincangan kita hari ini level 3. Dalam sikit kita nak belajar hari ini, biasa kita cerita pasal tafsir je. Kali ini ayat yang kita tafsir ni berkenaan dengan fiqh. Ayat yang keberapa guys? Ayat yang ketiga dari suratul Maidah. Tak ada tulis kat sini. So ayat yang ketiga dari suratul Maidah, yang kita dah baca 2 hari lepas. Kita dah terjemah dah sikit beberapa perkataan. Kemudian hari tu saya ada bagi tahu silap tentang hukum fiqh sikit. Ada soalan daripada seorang ustazah kita tu. So kerana saya ada buat silap sikit dalam penerangan tu, so hari ini saya akan terangkan dengan lebih detail tentang sembelihan tuan-tuan dan puan. Tentang apa? Tentang sembelihan. Betul ke semua sembelihan halal dimakan? Betul ke yang betul ke sembelih di kaki pun boleh dimakan? Itu tajuk kita tuan-tuan dan puan. Sembelih di kaki ke, sembelih di ekor ke, betul ke sembelih di kaki pun halal dimakan? Betul ke semua sembelihan boleh dimakan? Tu ada 2 persoalan di situ. Yang tu kita akan bincangkan selepas daripada kita baca satu makra' hari ini. Tuan-tuan dan puan, berapa ramai dari kalangan anda yang ready dan excited? Tuliskan di ruang komen. Ana ready dan excited untuk baca satu hari satu makra'. Kita ada Ustazah Aini Aman. Dia kata dia menyapa saya di ruangan komen. Dia kata, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah line baik. Cuaca di Pekan Selandar mendung pagi ni. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan mendung ke, cerah ke, semuanya barakah. Okey. Saadiah Awek. Awek siapa ni? Saadiah Awek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia guruku Ustaz Uwais Qarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Zura.
awesome team Protas dan semua pecinta Al-Quran di seluruh alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so terima kasih bagi yang menyapa di ruangan komen. Saya nak tahulah tuan-tuan dan puan, berapa ramai kalangan anda yang dengar suara saya dengan jelas? Boleh tak anda bagi feedback sikit di ruangan komen? Saya nak tahu anda dengar suara saya berapa jelas. Berapa jelas. So, boleh tak anda ratekan 1 hingga 10. 1 tu paling command, 10 tu paling best bunyi dia. Okey? Boleh tak kita buat sound check sikit? Guna echo sikit, kita buat sound check, kita qasidah lah sikit pagi Selasa ni tuan-tuan dan puan. Kalau anda rasa bunyi sound check ni best, okey, kalau anda rasa bunyi sound check ni best, anda buat 2 perkara. Berapa perkara? 2 perkara. Yang pertama, anda ratekan 1 hingga 10, best tak suara pagi ni? Anda dengar dengan clear ke tak? Echo ataupun efek yang kami pasang pada pagi ni. Okey? 1, sangat tak best. 10, sangat best. Satu lagi, anda kena buat apa? Belanja love warna biru banyak-banyak kalau sound check kita pagi ni best. Okey, kita buat sound check dulu. Sama-sama kita berselawat. Maula Yasal. Ready? Sama-sama. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Macam dengan sound check kita tu. Okey ke? Okey ke? Sangat okey. Boleh ratekan di ruangan komen. Saya nak tahu dengan setting kita hari ini ni, setting suara, setting audio berada di berapa? Okey, Ustazah Mariani Ismail kata alhamdulillah audio, video clear dari Desa Manjung Raya Lumut. Rate for both audio and video 9/10. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Mas Mars, salam Ustaz from JB, loud and clear, sound check level time. Level 10. I'm ready. #I'm ready. Semoga semua sihat dan dipermudahkan. Okey. Baik tuan-tuan dan puan. Ustazah Akmal Abdul Manap minta kita doakan untuk anak-anak dia yang sedang final exam di University Australia. UA, tak tahu UA, tak tahu mana, tak tahu. Okey, Ustazah Zawiyah Muhammad minta Ustaz dan rakan-rakan doakan surgery apa tu? Carpal tunnel. Tak betul ke sebutan dia? Saya doakan surgery carpal tunnel saya berjalan dengan lancar dan sempat sembuh. Pagi ni pukul 9 saya surgery. Masya-Allah tabarakallah. Pagi ni surgery pukul 9, dia sempat lagi tonton Al-Quran untuk nak raih keberkatan pagi. Baik tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa. Ustazah Rosani Niki Abdullah kata dalam perjalanan ke nilai ni mendaftar anak ke tingkatan 1 Ustaz, doakan agar urusan anak dipermudahkan dan dapat terus cemerlang dunia akhirat. Mudah-mudahan. Ustazah Rosani Niki Abdullah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita pakai doa. Kawan-kawan kita minta tolong kita doakan sekiranya ada berkat dan pahala kita baca Quran pagi ini, kita hadiahkan kepada mereka. Insya-Allah apa saja hajat mereka Allah SWT akan tunaikan dan permudahkan. Kita tolong doa untuk orang, Allah SWT selesaikan masalah kita. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita mulakan #Daily Quran episod yang ke-45, musim yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-27 dari suratul Maidah, muka surat 112. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Teruskan. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك
Inni akhafullaha rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan. Okey, dengar betul-betul ni. Para guru Quran ataupun siapa-siapa saja yang anda sedang tonton saya, tolong beri perhatian. Saya nak terangkan ni. Ayat yang ke-28 ni, la in basalta. Jarang-jarang saya terangkan tajwid ni dalam Daily Quran Season 4 ni. Sebab Season 4 punya Daily Quran ni, fokus kita benda lain kan. Elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Betul tak? Okey, tapi sekarang ni saya nak terangkan tentang tajwid ni. Tak ada maknanya terror tafsir. Tapi baca Quran tak betul. Tuan-tuan dan puan, tajwid ke laut. Okey? Baik tuan-tuan dan puan. Sebelum saya nak terangkan ni, kita nak raikan kita ada siapa di talian kita, Ustazah Nurbaya. Nurbaya, salam Ustaz, Waalaikumsalam. Nilai sound best, sangat best, masya-Allah. Mohon doakan anak anda kami Farah cemerlang dunia akhirat. Hari mendaftar di Rembau. Oh, tadi pergi nilai, ini pergi Rembau. Memang semua pakat pergi sebelah sana agaknya. Okey? Baik tuan-tuan dan puan, kita doakan untuk anak Ustazah Nurbaya, nama dia Farah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. La in basalta. Dengar betul-betul ni tuan-tuan dan puan. Okey, la in basalta. Anda nampak tak huruf ta kat situ? Huruf ta ni adalah huruf qalqalah. Betul tak? Huruf ta ni adalah salah satu daripada huruf qalqalah. Tetapi kenapa di sini kita tak baca la in basalta? Kenapa? Tuan-tuan dan puan. Kenapa kita tak baca dengan qalqalah kat sini? Huruf ta dah mati. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kenapa kita baca dengan la in basalta? Tak ada sabdu pun atas ta. Kenapa ta tak bunyi? Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Kenapa? So, jawapan dia adalah di sini huruf ta tidak ditandakan dengan sukun. Walaupun ta tu sukun. Ta tu mati. Sukun tu maksud dia mati. Betul-betul? Sukun tu maksud dia mati. Tapi tidak ditandakan dengan mati pun. So, bermakna apa? Bermakna qalqalahnya hilang. Qalqalahnya hilang. Tetapi huruf ta selepas dia, huruf ta selepas dia tidak bertanda sabdu. Bermakna apa? Bermakna sifat tebal huruf ta masih wujud. Kalau huruf ta tu ada sabdu, huruf ta tu hilang terus. Dia kena baca macam ni. La in basatta. Kalau huruf ta tu bersabdu. Kalau huruf ta tu bersabdu, kena baca la in basatta. Tetapi huruf ta tak ada sabdu kat sini guys. Huruf ta ada sabdu tak? Tidak ada sabdu. So dengar betul-betul tuan-tuan dan puan. Sifat qalqalah huruf ta hilang kerana tak ada tanda sukun. Sifat ta tebal, sifat tebal ta tebal, sifat tebal ta kekal kerana tiada sabdu pada huruf ta. Okey, tuliskan di ruangan komen dua sebab ni. Dengar. Okey, saya ada dua benda ni. Sifat qalqalah ta hilang kerana huruf ta tidak ditandakan sukunnya. Tuliskan di ruang komen. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan. Sifat qalqalah ta hilang kerana tidak ditandakan sukunnya. Baik. Sekarang ni yang kedua pula. Yang kedua, sifat tebal ta kekal. Kekal. Saya ulang. Sifat tebal ta kekal kerana tidak ditandakan sabdu pada huruf ta selepas dia. Faham tak? Okey. Saya nak anda bincangkan dalam grup Telegram apakah nama hukum kat sini. Apakah nama hukum kat sini? Bincangkan dalam grup Telegram. Siapa yang belum join grup Telegram, cuba tengok tu kat bawah tu. Join our Telegram support group. t.me/protaz_uwais_qarni. Ni join group ni tuan-tuan dan puan. Join group ni dekat Telegram, bukan WhatsApp, Telegram tuan-tuan dan puan. Join group ni, saya nak anda bincangkan hari ni apakah nama hukum kat sini. La in basalta ni apa nama hukum dia? Baik, tuan-tuan dan puan, mari kita teruskan misi kita satu hari satu makro' ni. Baru 2 ayat baca tuan-tuan dan puan. Okey, ada Ustazah Saadiah Aziz. Ustaz, tolong doakan saya supaya sembuh dari sakit mata. Dah seminggu sakitnya, tapi saya tetap baca Quran dengan Ustaz walaupun mata sakit. Masya-Allah, tabarakallah. Syafakillah.
ya Ustazah Saadiah Aziz. Okey, kita doakan dia tuan-tuan dan puan. Ustazah Siti Aisyah, salam Ustaz, minta tolong doakan anak saya yang kemalangan semalam semasa nak pergi kerja agar ingatan beliau pulih sebab dia tak berapa ingat kejadian semalam. Kejadian buruk tak ingat tak apalah. Kejadian buruk tak ingat tak apa. Okey, ingat yang baik-baik saja. So kita doakan anak Ustazah Siti Aisyah ni yang kemalangan semalam ni, kita doakan supaya ingatan dia pulih, yang buruk dia tak ingat. Dia ingat yang baik je. Okey, baik. Baik, tuan-tuan dan puan, mari kita teruskan. Ayat yang keberapa sekarang? Ayat ke-29. Inni uridu an tabu. Ready? 1, 2. 1, 2, 3. Inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Surat sebelah tuan-tuan dan puan. Min ajli dzalika. 1, 2, 3. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Ustazah Asyah Sulaiman, dia tanya, kenapa tak dapat notification? Ingatkan DQ tak ada pagi ni. Dah 17 minit berlalu. Suruh dia. So, jadi tuan-tuan dan puan, dengar ni. Saya nak pesan, tips. InsyaAllah, selagi tiada aral yang melintang, Daily Quran akan tetap bersiaran pukul 7.27 pagi. Tolong tuliskan di ruangan komen. Selagi tiada apa yang menghalang tuan-tuan dan puan, Daily Quran mesti bersiaran jam 7.27 pagi. Sekiranya tidak ada apa-apa posting ataupun announcement tentang perubahan Daily Quran dan sebagainya, lewat sikit ke apa ke, so dia bersiaran jam 7.27 pagi. So sebagai langkah tuan-tuan dan puan, anda jangan harap Facebook hantar notification sokmo. Jangan harap tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang Facebook tak hantar. Okey, sebab Facebook robot hantu raya dia kurang makan. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, baik tuan-tuan dan puan. So, Ustazah Asyah Sulaiman, so apa alternatif dia kalau tak dapat notification? Masuk dalam grup Telegram grup Telegram kat bawah ni, masuk dalam grup ni, kat situ ada link untuk anda nak tonton direct live Daily Quran kita. So anda tak akan ketinggalan lah. Kalau anda follow grup Telegram ni, ada link, anda tekan link tu dah boleh tonton walaupun tak dapat notification daripada Facebook. Faham ke faham? Okey, Ustazah Siti Zaliha Ayub kata, Ustaz, ada wakaf Jibril di ayat 32 ni ke? 32 tak ada wakaf Jibril. Wakaf Jibril tak ada kat sini. Okey?
Ustazah Nur Zainah TJ. Oh, lagu ni macam nak buka puasa. Bulan puasa. Alright. Bukalah puasa. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Kita teruskan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah. 1, 2, 3. Innama sekali lagi. 1, 2, 3. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Teruskan. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. Ayat ni panjang Okey, kita ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan. Kita ulang sekali lagi. Betulkan tempat duduk anda. Ustaz Ahmad Ridwan Zulkifli dia tanya, macam mana nak kenal wakaf Jibril Ustaz? Okey, join group Telegram. Okey, saya cadangkan Ustaz Ahmad Ridwan Zulkifli. Terima kasih di atas soalan. Dia sebenarnya mudah sahaja wakaf Jibril ni kena talaki. Itu jawapan ringkas. Tapi tak puas hati dengan jawapan saya yang ringkas ni kan? Join group Telegram. Kita bincang kat sana. Ramai ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang ada dalam group Telegram kita kat bawah ni. Okey, join our Telegram group kat bawah ni tuan-tuan dan puan. Tengok link dia tu, join group ni. Ramai ustaz dan ustazah yang ada dalam grup ni akan bantu apa saja soalan anda yang berkaitan dengan tajwid, insya-Allah. Okey? Baik tuan-tuan dan puan. Okey, macam mana nak kenal wakaf Jibril? Jawapan ringkas dia kena talaki. Tapi kalau anda follow Daily Quran season-season sebelum ni, memang kita mention. Bila sampai dekat wakaf Jibril, kita mention. Alright? Okey, kita teruskan. Kat mana dah tadi? Yuridu. Ready? 1, 2, 3. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum azabun muqim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2020 ni, awal tahun 2020 ni, kita sebenarnya kita telah move teknologi kita to the next level tuan-tuan dan puan. Saya nak nasihatkan follower Uwais Qarni, anak-anak murid Uwais Qarni yang follow Daily Quran dan kelas-kelas tertutup kita tuan-tuan dan puan. Saya nak nasihatkan anda jangan ketinggalan dengan dunia teknologi. Yes, saya tahu anda ramai dalam kalangan anda adalah senior citizen yang kurang tech savvy, tak berapa reti tentang teknologi dan juga IT ni tuan-tuan dan puan. Kami di tim Protas bersedia untuk nak didik anda bukan sahaja Quran, bahkan teknologi. Ustaz Luqman, Masya Allah, Tabarakallah, Ustazah Aisyah, Ustaz Azam dan juga Ustaz Hassan sangat-sangat bersabar melayan karena follower kita yang tak reti dengan teknologi, ajar satu persatu, buat tutorial, pukul 2 pagi, pukul 4 pagi pun reply komen anda. Reply masalah anda. PM personal tu. Korang rasa macam mana? Sebab ni awal tahun 2020 ni tuan-tuan dan puan. Kita sudah berada di era yang berbeza. So, please jangan ketinggalan. Sebab apa ni? Sebab Protas sendiri insya-Allah akan ada banyak lagi program-program Quran dan juga agama yang melibatkan teknologi. So, kalau kami di Protas tidak bertanggungjawab untuk didik anda semua bakal ketinggalan. Yes, ketinggalan maklumat dan ilmu yang berkaitan dengan agama. Bukan setakat Protas tuan-tuan dan puan, bukan setakat Uwais Qarni, bahkan agamawan-agamawan lain pun dah start melibatkan teknologi dalam penyampaian ilmu agama kepada anak murid follower mereka. So jadi tuan-tuan dan puan, okay, you lambat, you tertinggal. Pernah dengar lagu tu? Ustazah Kamariah Yusof kata, Ustaz, ayat 36 belum habis. Betul lah. Ustaz Hafizuddin Hamdan, tadi Ustaz lupa nak ulang baca ayat 36. Okey, kita ulang. Kita ulang nak betulkan nafas tadi Okey, nak betulkan nafas. Tuan-tuan dan puan, ikut step saya ni. Tadi rasa nafas pendek kan? Ikut step saya. Mula-mula duduk tegak. Quran tu tegakkan macam ni. Okey, dia kena eye level tuan-tuan dan puan. Dia kena eye level. Baru dia nafas akan jadi lebih panjang. Okey, tuan-tuan dan puan, tegakkan badan anda. Buang nafas dulu. Tarik. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Tak habis. Walahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Kita nak cerita pasal level 3 hari ini. Biasa kita cerita pasal tafsir, hari ini kita nak cerita pasal fiqh berkenaan dengan sembelihan. Betul ke semua sembelihan halal dimakan? Betul ke yang sembelih di kaki pun halal dimakan? Betul ke? Kita cerita selepas ini bersama dengan buku nota kembali. Selepas ini. Welcome back to the show. Terima kasih kerana masih stay tune bersama-sama dengan saya. Tidak ke mana-mana. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Saya lupa nak pesan tadi, stay tune. Kita belum habis ni tuan-tuan dan puan. Okey. Tema dari Quran Season 4 adalah elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Baik tuan-tuan dan puan. Ini bahaya ni. Okey. Bab fiqh ni sebenarnya bukan kepakaran saya. Tapi sebab saya dah buat silap 2 hari lepas, saya tersalah terang. Ada ustazah tanya soalan kepada saya tentang sembelihan tu. Siapa yang dah tonton live yang saya dah betulkan kesilapan saya tu? Cuba ngaku sikit di ruangan komen. Siapa yang dah tengok live tengah hari dalam hutan buluh tu? Saya ada cerita pasal kesilapan saya terangkan tentang hukum sembelih. Okey, ada soalan daripada seorang ustazah ni. Dia kata, dia tanya,
Kalau binatang tu lembu lah. Lembu tu dia terjerumus ke dalam lumpur, masuk gaung. Kepala dia dah lemas dah duduk dalam tu. Dia dah nyawa-nyawa ikan ataupun nyawa-nyawa lembu. Okey, dia dah nyawa-nyawa ikan dah. Nafas dia dah nak putus dah. Boleh tak kita sembelih di bahagian mana-mana, kemudian kita makan daging dia? Ya, jawapan dia boleh, tuan-tuan dan puan. Kerana itu adalah darurah. Okey? Kerana binatang itu menjadi halal dimakan dengan sebab sembelihan. Okey? Tuan-tuan dan puan, kena pastikan binatang yang mati kerana sembelihan baru halal dimakan. Tuliskan di ruangan komen, binatang yang mati kerana disembelih baru halal dimakan. Dalam kes darurat tadilah. Okey? Dalam kes darurat tadi. Tetapi tak sempat nak sembelih dekat urat marih pun dibenarkan dari segi syarak, tuan-tuan dan puan. Ini kata-kata ulama, bukan saya kata. Saya dah rujuk beberapa guru termasuk baba saya yang tegur, saya silap terangkan hari itu. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Untuk lebih dalam lagi tentang sembelihan. Hari ini Ustaz Luqman dah sediakan banyak benda ni. Tu dia 3 muka surat, 4 muka surat dia bantai. Tentang sembelihan ni. Okey. Kita merujuk kepada ayat yang ketiga, tuan-tuan dan puan. Merujuk kepada ayat yang ketiga dari suratul Maidah. Muka surat 10 berapa? 107 ke? Ya, muka surat 107. Hurrimat alaikumul maitah waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Yang diharamkan. Wama akala sab'u illa yang tu pun diharamkan juga. Illa ma zakkaitum. Kecuali apa yang kamu sempat sembelih. Wa ma dhubiha 'alan nusubi, dan binatang-binatang apa yang disembelih di atas nama berhala-berhala. Yang tu pun diharamkan juga. Okey? So yang sempat sembelih, maksudnya binatang tadi kalau dah terjerumus, dah nyawa-nyawa lembu dah nyawa-nyawa ikan dah, so sempat sembelih di mana-mana bahagian, maka binatang itu mati kerana sembelihan tadi, maka halal dimakan. Okey, so nak cerita pasal sembelihan, tuan-tuan dan puan. Ada 3 kaedah. Ada 3 cara. Tolong tuliskan di ruangan komen. Dalam buku nota anda juga. 3 kaedah penyembelihan binatang, iaitu al-dhabhu, an-nahru dengan al-uqru. Al-dhabh, an-nahr dan al-uqr. Boleh dapat tangkap tak ni, tuan-tuan dan puan? Berapa ramai yang live dengan kita sekarang ni? 2.1. Tadi 2.7 elok-elok, 600 orang tak minat dengan nak belajar ni. Stay. Belajar. Okey, kalau tak boleh tonton rakaman, tonton live. Iaitu al-dhabhu ni, iaitu memutuskan halkum yang berada di bahagian atas leher. Jenis ini adalah bagi haiwan yang jinak dan yang mudah disembelih. Antara contoh haiwan yang disembelih menggunakan cara ini ialah lembu, kambing, ayam dan lain-lain. Di atas leher ni, bahagian atas ni. Okey. Kalau unta leher dia panjang sangat, nak potong celah mana, tuan-tuan dan puan? Okey, ini adalah jenis yang kedua. Yang pertama tadi an-nahru, al-dhabhu. Yang kedua ni an-nahru. Nahr. Tu dalam suratul Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Tu wanhar, tu nahr. Nahr tu maksud dia sembelih dekat bahagian bawah leher. Tadi atas leher. Binatang yang jinak macam lembu, kambing, ayam boleh pakai kaedah az-zabhu. Binatang yang tengkuk panjang, okey. An-nahru ni dia bukan sembelih, dia tikam. Dia macam sembelih, bolehlah macam sembelih, tapi dia lebih kepada tikam. Pisau kena tajam betul lah, tuan-tuan dan puan. Ditikam bahagian bawah leher jika mampu. Kaedah ini juga memutuskan urat halkum dan mari. Okey. Kaedah ini adalah sunat digunakan untuk menyembelih unta. Ini kerana unta mempunyai leher yang sangat panjang. Oleh itu, kaedah ini mempercepatkan kematian unta tersebut. Alright? Okey. Baik, tuan-tuan dan puan. Cara yang ketiga adalah al-uqr. Iaitu cara sembelihan ni adalah cara yang darurat. Cara yang darurat yang macam cerita kes
ada ustazah tanya soalan tu tadi. Apa dia? Iaitu mencederakan mana-mana bahagian haiwan yang mana ianya boleh mematikan haiwan tersebut. Potonglah bahagian mana-mana pun supaya boleh mematikan haiwan tersebut. Okey? Kalau haiwan tersebut mati dengan sebab lemas, maka haiwan itu haram dimakan. Okey? Kaedah ini hanya digunakan jika tidak mampu menyembelih menggunakan az-zabhu ataupun an-nahru. Tidak mampu tu bermaksud tak sesuai keadaan darurat lah. Ia juga dikenali sebagai penyembelihan di dalam keadaan darurat. Ini disebabkan oleh haiwan yang ingin disembelih tidak dapat dikawal. Tidak dapat dikawal. Dia buas sangat, dia garang sangat. Dan sebab-sebab yang tidak memungkinkan untuk disembelih menggunakan kaedah biasa. Seperti terjatuh di dalam perigi, dalam lumpur dan lain-lain. Okey, baik. So, itulah dia. Saya nak share 3 benda tu. So, maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Saya nak menjawab soalan ustazah yang baru ni, tanya baru ni, yang saya tersilap bagi tahu tu. So tolong take note tuan-tuan dan puan. Okey, tolong take note, tolong tulis di ruang komen. Ingat, siapa-siapa kata, kalaulah ada yang kata nanti, Ustaz Uwais baru ni ajar ajaran salah lah. Ya, saya mohon maaf kerana saya tersalah. Sepatutnya, ada 2 sepatutnya. Dengar betul-betul ni. Bidang pakar saya adalah bidang Quran. Sepatutnya saya tidak menjawab soalan fiqh. Kecuali yang dah tertulis di dalam skrip saya yang disediakan oleh Ustaz Luqman. Content Producer Manager. Kalau dia tulis dalam skrip, saya boleh sebut. Tapi kalau dia tak tulis dalam skrip, di luar bidang pakar saya sepatutnya tak sebut. Okey, tak berdisiplinlah bagi seorang yang pakar benda lain pergi sebut bidang yang lain. Itu prinsip saya. Saya tersilap tersasul masa tu, minta maaf. Okey, sepatutnya yang kedua adalah anda tidak sepatutnya bertanya soalan fiqh di sini. Kerana apa? Anda kena tanya yang berkaitan dengan Quran sahaja. Okey, sebab apa? Sebab kita kelas Quran. Okey, walau bagaimanapun terima kasih kepada ustazah yang bertanya. Dia concern tentang soalan tu, dia tak tahu mana nak tanya, dia tanya kat kita. So selagi kita boleh jawab, selagi kita boleh cari penyelesaian, insya-Allah kita cuba cari penyelesaian untuk tolong jawabkan persoalan anda. Ataupun yang paling bagus, pergilah tanya mufti. Mereka lah yang lebih layak untuk menjawab persoalan fiqh anda. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Esok seperti biasa temu janji kita jam 7.27 pagi. Salam sayang daripada saya Uwais Qarni untuk anda. Daily Quran, 1 hari 1 makra. Experience the dawn blessings. Bye. Assalamualaikum.